Saya mohon kerana giliran menteri menjawab mulai sekarang. Sepatutnya diberi sedikit kelonggaran sebab ahli parlimen yang bangkitkan masalah-masalah itu juga hadir dalam dewan untuk mendengar. Jadi tidak terhad dengan jumlah 80, supaya ada sedikit kelonggaran oleh Tuan Yang Di-Pertua membolehkan mereka mendengar hujah yang menteri sampaikan. Kita dah setuju 80 tu, tapi kalau boleh yang 80 tu dihadkan kepada orang-orang yang Muhammad yang mempunyai pertanyaan lah pada masa tu 80 tu kan. Tapi kalau nak lebih, terpaksalah saya berhalusi perkara ini, beri saya sedikit masa Yang Muhammad selepas ini. Tapi secara amnya, kalau boleh saya pinta Ketua Whip menentukan bahawa mereka yang berada di Dewan tu pada setiap masa tu, yang 80 orang tu ialah mereka yang mempunyai persoalan semasa perdebatan. Saya akan pertimbangkan Yang Muhammad beri sedikit masa pada hari ini. Speaker, saya tak berapa bersetuju dengan apa yang Speaker kata tadi, sebab susah sangat untuk ketua-ketua whip untuk tentukan siapa yang mukakan soalan-soalan tetap kepada menteri ke menteri mana. Sebab ini satu tugas Dewan Rakyat untuk tanya kepada menteri-menteri yang akan jawab kalau tidak ada siapa-siapa yang telah diucap. Di dalam situasi sekarang, dari parti-parti masing-masing, kurang-kurangnya 10 orang saja yang ucap. So, you cannot say that those who have not spoken ataupun yang tidak minta soalan ataupun ucap tidak boleh minta soalan kepada menteri berkenaan. So, saya setuju dengan Pak Dickson bahawa perkara ini dilihat sebagai satu perkara yang penting dan biarkan semua orang ahli-ahli parlimen masuk di dalam dewan untuk dengar pembahas menteri-menteri masing-masing. Sebab kita tidak boleh hadkan saja orang yang telah ucap untuk minta. Kalau macam itu, 3/4 of the Dewan Rakyat, ahli Dewan Rakyat ni tak akan minta mana-mana soalan. So saya minta kelonggaran di dalam perkara ini dan saya harap Speaker boleh bagi pertimbangan kepada cadangan yang dibawa oleh Pak Dickson, dan saya harap semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri setuju dengan cadangan yang diberi oleh Pak Dickson nanti untuk diluluskan. Terima kasih sekarang. Sebenarnya Yang Muhammad, Dewan Rakyat. Datuk Speaker, saya bercakap sebagai Ketua Whip. Problem yang kita ada ialah kadang-kadang mana-mana yang berhormat bila berucap, dia tak had kepada satu topik saja. Dia mungkin bercakap 5 atau 6 kementerian. Jadi kalau kita ada, katalah contoh keadilan 30 dekat belah sini 39. Kalau kita campur 39 tu, dia bercakap mungkin pada 25 kementerian sekali. Jadi macam mana kita nak hadkan orang ni, dia masuk untuk 3 soalan, sedangkan dia ajukan 8 soalan kepada 8 kementerian. Itu yang harus kita timbangkan balik. Terima kasih. Ya, tak apa. Betul, sokong. Izinkan saya sedikit masa untuk berhalusi perkara pada hari ini. Tuan Speaker. Dan saya akan kembali semula kepada isu ini. Boleh saya bagikan Tuan Speaker, saya juga ingin mohon supaya tempoh masa untuk perbahasan itu dipanjangkan seperti biasa kita lakukan sebelum-sebelum ini. Kalau perbahasan hanya daripada jam 11 pagi hingga 2 petang, dengan hari ini saja 4 kementerian, besok 7, dan seterusnya sampailah hari Khamis di mana kita akan mendengar jawapan daripada Kementerian Kewangan, saya bimbang kita tak akan cukup masa. 20 minit bagi setiap kementerian itu satu tempoh yang terlampau singkat. Amalan kita sebelum-sebelum ini sampai 12 malam, ada sampai 2-3 pagi pun ada pernah kita buat. Jadi saya mohon masa yang cukup untuk kita membahaskan semua perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen yang ada di sini. Terima kasih. Yang Muhammad, begini, ialah sebelum ni kita tak ada COVID. Sekarang kita ada COVID. Kita baru saja mempunyai briefing daripada Tan Sri Digi baru-baru ini, minggu sudah, yang telah memberikan keadaan COVID semasa lah yang agak menekan, dan adalah amat dibimbangi lah bahawa
jangkitan COVID ni dapat berlaku, terutamanya di Selangor dengan dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan number yang begitu tinggi, dan oleh sebab itu didapati perlu bahawa kita menghadkan number yang berhormat semua di dalam Dewan pada setiap masa yang berkenaan, dan juga dipendekkan waktu persidangan kepada pukul 2. So sebenarnya saya nak jalankan perdebatan ni, perbahasan ni sekarang supaya kita dapat mengikut masa yang telah ditetapkan. Pada sekarang pun kita dah 10 minit kita dah bincang perkara yang tidak ada kena-mengena lah dengan debat ni kan, perbahasan tu. Tapi tak apa. Speaker, Batu ingin bagi pandangan. Speaker, sini belakang. Lepas pantai. Speaker, Batu. Ya. Di mana saya balik kepada soal tadi. Kami sebagai backbencher tak dapat berbahas masa perbahasan belanjawan minggu lepas dan sebelum ini. Hanya 88 backbencher saja bahas. Dengan izin, when you limit the time, opposition, when we limit the time dengan izin, kami tak sempat untuk bahas. Dan sekarang apabila speaker limit the attendance in the parliament, macam mana kita nak bangkitkan isu-isu kawasan ataupun masalah dalam bajet? Dan juga pandangan speaker tadi berkaitan dengan COVID-19. Ya, saya setuju di mana COVID-19 ni adalah satu perkara yang baru. Tapi saya rasa kita percaya kepada SOP dan perlu patuh pada SOP. Kalau kita patuh pada SOP, kenapa kita perlu risau keadaan dalam Dewan? So saya mohon speaker betulkan balik dan meningkatkan masa supaya semua dapat libatkan diri dalam perbahasan ini. Terima kasih. Dato' Speaker, Lembah Pantai. Ya. Ringkas je. Saya setuju dengan Batu dalam hal ini, kerana kalau kita lihat asalnya dulu, logik memasang penghadang ni adalah untuk membolehkan ahli-ahli parlimen lebih ramai masuk ke dalam Dewan. Walaupun kita telah putuskan untuk hadkan, tapi untuk menghadkan jumlah kehadiran dalam Dewan ke 80 dan menghadkan waktu menteri menjawab, bagi saya dia double whammy kepada demokrasi negara kita. Dahlah ahli-ahli parlimen ramai yang tak dapat berucap, dan mereka yang tak dapat berucap ni senior-senior juga. Tapi untuk tidak memberikan masa kepada menteri-menteri menjawab, fungsi Dewan Rakyat bagi saya dia menjadi tempang. Kerana the reality is, dengan izin Datuk Yang Tua, salah satu perkara yang paling penting tentang perjalanan Dewan adalah handset. Bila ahli-ahli parlimen tidak dapat have on record pertanyaan dan jawapan, maka dia ada satu kekangan ataupun satu ketimpangan kepada demokrasi itu sendiri. Jadi saya pohon mungkin untuk hari ini bukan sahaja sama ada kita benarkan lebih daripada 80 hadir, dan kita panjangkan supaya semua menteri diberikan masa 1 jam, tapi kita hadkan 80. Basically saya rasa Datuk Yang Tua mungkin perlu dipanggil, sebab kita ada ketua whip yang tak setuju dalam menghadkan menteri diberi masa 20 minit. Saya pohon pertimbangan Datuk Yang Tua. Datuk Yang Dipertua, saya nak tambah sikit. Saya setuju dengan cadangan Lembah Pantai, dan saya nak cadangkan juga kita tambah lagi sidang parlimen. Kerana untuk minggu terakhir kami hanya bersidang 2 hari. Kenapa kita tidak boleh tambahlah sidang hari bersidang, supaya kita boleh memberi masa yang lebih panjang, supaya menteri-menteri bolehlah menjawab dengan lebih teliti dalam Dewan Rakyat ini. Saya rasa menteri kita berkualiti. Mereka tak maulah jadi menteri baca skrip sahaja. Dan sebagai ahli parlimen, sama ada sudah ambil bahagian dalam perbahasan atau tidak, kita berhak untuk dapat jawapan daripada menteri-menteri. Dan saya rasa ini adalah satu prosedur yang sangat-sangat penting, yang membuatkan Dewan Rakyat ini satu platform yang cukup mulia dan cukup supaya kita bolehlah membangkit isu-isu yang penting tentang kebajikan rakyat. Yang berhormat. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk juga memberi pandangan. Saya menyokong penuh permintaan oleh Yang Berhormat Port Dickson
saya sendiri dan beberapa orang ahli yang berhormat tidak beri peluang untuk berbahas. Kami telah akur dengan arahan yang dibuat oleh Tuan Speaker. Tetapi pada masa yang sama, terdapat banyak perkara-perkara yang ingin kami bangkitkan ketika Menteri membuat penggulungan. Umpamanya isu-isu berkenaan dengan Kementerian Kesihatan. Saya beri satu contoh, perkara yang menarik perhatian saya berkenaan dengan Jabatan Farmasi dan Bekalan. Peruntukan dikurangkan daripada 1.5 bilion kepada 512 juta sahaja. Peruntukan yang diberikan oleh Pakatan Harapan adalah 1.5 bilion berbanding dengan peruntukan sekarang 512 juta sahaja. So saya ingin bangkitkan perkara-perkara ini dan perkara-perkara lain berkenaan dengan kementerian ini ketika menteri membuat penggulungan nanti. Jadi saya merayu supaya Yang Berhormat Tuan Speaker memberi ruang dan peluang dan menerima permintaan yang dibuat oleh Yang Berhormat Prof Dickson supaya kami juga diberi peluang untuk turut serta dalam perbahasan dan juga mengemukakan soalan-soalan ketika menteri membuat penggulungan nanti. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat. Terima kasih Berhormat Tuan Speaker. Terlebih dahulu saya ucap terima kasihlah terutama kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang membangkitkan perkara ini. Secara ikhlasnya, secara jujurnya, saya pun pernah berada di sebelah pembangkang. Saya boleh bersetuju kalau sekiranya kita memperuntukkan masa yang panjang kepada bukan saja kepada menteri, kepada ahli-ahli parlimen kerana banyak perkara yang nak disampaikan. Namun demikian, sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, kita ada kekangan ialah yang sebagaimana yang kita sebut. Ini bukan alasan. It is not kita bagi saja reason yang tak sesuaian. Saranan daripada KKM, longer parliament is riskier, kata dengan izin kata DG Health. Itu kekangan pada kita. Kami apabila diberitahu kepada menteri-menteri mereka hanya ada 20 minit saja, semuanya mengeluh, tak dapat menyampaikan segala yang nak dijawab. Tapi itulah peraturan. Cumanya Yang Berhormat Tuan Speaker, untuk makluman ahli-ahli Dewan terutamanya di pihak pembangkang, saya beri jaminan dan Yang Berhormat Tuan Speaker pun beri jaminan, sebaik saja setiap menteri ini habis menjawab dengan membentangkan executive summary saja dalam masa 20 minit. Macam saya pun ada lebih daripada 30 muka surat executive summary tak habis. Sebaik saja menteri itu habis membuat penggulungan dalam tempoh yang dibenarkan, segala teks yang tak habis, yang panjang itu diuploadkan di dalam portal parlimen. So macam Yang Berhormat rakan saya Lemah Pantai kata, masalah handset tak timbul kerana apa yang tak sempat disampaikan pun akan diupload, akan boleh dibangkitkan pada masa-masa yang lain juga. Saya rasa itu keadaan kekangan yang adalah bagi kita, with all due respect to semua kita di sini lah. Terima kasih. Ya, Speaker, Saya nak saya tanya berdoa. Yang Berhormat Arau dulu. Speaker, saya nak sentuh sikit ya. Perbincangan ini nampaknya tidak berakhiran. Kita dah putus dalam mesyuarat ketua-ketua WIP. Jadi sekarang ni Yang Berhormat panggil balik ketua-ketua WIP, putuskan yang baru. Kita tak boleh putuskan berdasarkan perbincangan di sini. Tadi ketua WIP telah maklumkan bahawa ini kita telah putuskan dalam mesyuarat tersebut. Jadi kalau kita tak percaya kepada ketua WIP, kita panggil ketua parti pula. Kita putuskan di sana. Kalau tidak semua nak bercakap, kita dah rugi 17 minit sekarang. Kita kena teruskan supaya apa yang menteri sebut tadi, supaya yang tidak dapat dijawab akan dijawab secara bertulis dan kita boleh tengok benda ni akan dimasuk dalam handset. Saya percaya dimasuk dalam handset. Bagi yang tidak dijawab cara lisan akan dijawab secara bertulis juga masuk dalam handset. Itu yang terbaik. Kalau kita membuka perbincangan terbuka begini, saya tak dapat dengar menteri. Saya juga ada hak untuk mendengar jawapan daripada menteri. Kalau kita nak berbincang juga, kita bincang dalam mesyuarat WIP. Panggil mesyuarat WIP, putuskan. Ataupun kalau kita tak percaya pada WIP, kita panggil semua orang, putuskan bersama. Bukan dalam keadaan berbincang di sini yang speaker terpaksa membuat keputusan tanpa mengikut persetujuan daripada ketua WIP ataupun ketua parti. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya nak tanya satu perkara. Tunggu. Saya setuju. Saya rasa sebab keputusan ketua WIP pun, saya akan menjemput ketua WIP sekali lagi ataupun ketua parti, siapa yang ingin datang untuk discuss perkara ini.
Mari kita mulakan sekarang. Tuan Betul, cuma satu. Ini perkara asas. Menteri bagi penjelasan, terima kasih. Tapi ini bukan nak dengar kuliah menteri. Ini parlimen ini tempat perbahasan. Ya. Kalau kita tak benarkan masuk satu, keduanya tunggu dia baca executive summary 20 minit, kemudian baca teks, tak payah jadi ahli parlimen. Ya. Tuan Betul, saya percaya faham peranan parlimen itu terutama masa jawapan menteri membahas, mencelah, mempertikai, mempersoal. Dan ini tidak mungkin berlaku dalam masa 20 minit. Jadi saya minta Tuan Betul beri sedikit kelonggaran. Kalaupun tidak sepenuhnya setelah Tuan Betul cadangkan adakan mesyuarat, saya setuju. Tapi bagi kelonggaran sedikit supaya lebih daripada 80 boleh masuk. Dan waktu untuk menteri ditambah supaya ada pencerahan. Kalau tidak, parliament does not work in this manner. Menteri bagi jawapan eksekutif, no questions asked, no time, dan kemudian yang lain boleh baca di rumah. This is not the spirit yang patut dihormati oleh parlimen. Saya faham. Saya hanya nak tanya satu perkara. Tadi Menteri sebut bahawa nasihat ialah kita tak patutlah bersidang dengan panjang kerana ini akanlah tambah risiko. Tetapi saya nak tanya, rakyat jelata di luar, mereka bekerja berapa jam? Kalau mereka boleh kerja 8 jam, kenapa ahli parlimen tak boleh? Kita sepatutnya yang berkhidmat. Kita datang dari sini bekerja 4 jam dan dapat allowance untuk sepanjang hari. Saya rasa ini satu contoh yang sangat buruk lah. Kalau kita cakap bahawa tak boleh kerja lebih daripada 4 jam, saya harap prinsip ini diguna pakai untuk seluruh rakyat jelata. Itu bukan nasihat saya, Kulai. Itu nasihat Ketua Pengarah Kesihatan, Dr. Nur Hisham Tan Sri. Itu nasihat dia. Kalau kita tak dengar nasihat KKM, siapa lagi kita nak dengar? Ya. Itu saja yang dipertahankan oleh pembangkang pun. Speaker, satu saja. Saya tadi speaker Hormat Kota Baru perlu hadir lah. Speaker kata executive summary yang akan dibentangkan oleh ahli-ahli menteri-menteri masing-masing. Yang lain itu boleh dimasukkan rujukan kepada Hansat. Saya telah tanya soalan pasal apa ahli-ahli Dewan Rakyat yang tidak ucap nota mereka ataupun ucapan mereka tidak boleh masuk dalam Hansat. Kalau jawapan dari menteri di dalam Dewan saja 20 minit, yang lain itu semua boleh masuk dalam Hansat yang tidak dijawab di dalam menteri, pasal apa kita punya statement tidak boleh masuk dalam Hansat? Itu sebab saya panggil Yang Berhormat Kau Langat jumpa saya last week. Saya tunggu sejam, Yang Berhormat tak datang. Sejam saya tunggu, Yang Berhormat. Saya selalu engage. Saya call Yang Berhormat. Saya yang ajak Yang Berhormat berjumpa untuk discuss benda ni. Saya tunggu sejam. Saya dah cakap banyak kali, pintu saya terbuka, mari kita discuss. Tapi kalau discuss pun kita tak nak ikut, susahlah. Kemudian bila buat perjanjian untuk discuss pun tak datang, lagi susah. Datuk Speaker, Saya pun perlu kerjasama dari semua pihak. Yang Muhammad, cukuplah. Datuk Speaker. Cukuplah dengan menteri. Saya nak jemput. Tak Datuk apa. Speaker, Lepas ni minta izin 2 minit, Datuk Speaker. Minta izin sangat-sangat. Ya. Datuk Speaker ya. Datuk Speaker, dengan izin, saya sangat menyanjungi usaha-usaha yang dilakukan oleh MOH khususnya Tan Sri KPK ya, dan ini adalah semuanya atas kepentingan kemaslahatan menjaga kita di dalam dewan ini. Namun untuk saya nyatakan dan rakamkan ya di sini, daripada kajian yang paling mutakhir ya, among the top notch ya, clinicians dan juga experts daripada Harvard School of Public Health membuat dapatan terkini, kalau seorang itu punya gejala dan juga positif COVID ya, satu batuk saja daripada pesakit itu akan mengeluarkan dan merembeskan tak kurang daripada 3,000 titisan respiratory droplets. Kalau bersinnya menghasilkan 30,000 droplets dan jutaan virus partikel yang akan dihamburkan dan dirembeskan. Namun Datuk Speaker, kami semua setiap 2 minggu dikendaki untuk menjalani RT-PCR, the gold standard dalam menjalani ujian
untuk mengesani virus SARS-CoV-2 itu. Dan selain daripada itu, setiap langkah telah kita lakukan, termasuklah untuk sanitize this Dewan yang mulia ini. Lalu Datuk Speaker, saya sangat mempertikaikan, andainya kalau ia perlu dilakukan based on science and evidence, setelah kita didapati dan dikenal pasti tidak punya gejala, dan kalau PCR lah ujiannya, it can even pick up dead virus particles, bukan saja virus yang hidup, pre dan juga late onset, late phenomena of infection. Jadi we are to a large extent, by way of dari segi kita punya conversation, kalau seorang menteri bercakap, kita elakkan 3, confine, congested and conversation. Ini adalah seorang menteri bercakap dalam jarak yang jauh antara kita, dalam satu dewan yang telah pun disanitasi. Saya mempertikaikan kenapa kita dikekang seorang menteri hanya diberikan 20 minit kerana ia tidak berpandukan science and evidence based medicine. Jadi sementara saya menghormati pandangan Tan Sri KPK, saya tahu di luar sana kita punya banyak lagi pakar-pakar, sama ada infectious disease, clinicians, experts in epidemiology dan sebagainya. Saya tidak mau mempertikaikan semua itu dan tidak mau mempertikaikan kepakaran siapa-siapa pun. Cumanya let's base our discussion and decision on evidence and science yang tara dan terkini, kerana we are still learning a lot more of this virus SARS-CoV-2. Datuk Speaker, saya pohon Datuk Speaker menimbangkan semua ini, dan saya minta supaya pakar-pakar dilakukan satu caucus, satu perbincangan di kalangan pakar-pakar termasuk yang di luar MOH, dan libat urus top notch clinicians of infectious disease, epidemiologis dan semuanya bergandengan dengan MOH dan Datuk Tan Sri KPK. Saya pohon Datuk Speaker perkara ini dipertimbangkan dengan sewajarnya. Terima kasih. Adakah mantan Menteri Kesihatan satu kesalahan saya DG? Premis yang digunakan oleh Datuk Speaker pasti tidak lama-lama dalam Dewan tak boleh mempertikaikan DG, mendedahkan risiko. tak boleh macam tu. Telah awal-awal menyebutkan Itu premis. Itu premis yang Mantan pertama. Menteri Kesihatan Berlama-lama dalam Dewan dikatakan meningkatkan risiko. Itu satu. Premis yang kedua adalah beramai-ramai dalam Dewan juga akan mendedahkan kita kepada risiko. Itu premis yang digunakan. Sandarannya nasihat Ketua Pengarah Kesihatan. Saya nak sebut begini yang Berhormat Speaker telah berusaha sedaya mungkin melakukan ikhtiar bagi mengurangkan risiko itu. Dalil, arahan 2 minggu sekali buat pemeriksaan. Itu ikhtiar. Cuba baca surat ni. Sekiranya Yang Berhormat gagal menjalani ujian, Yang Berhormat akan diminta tidak menghadiri sidang. Saya tak pernah gagal menjalani ujian. Okey, katalah saya didapati negatif. Tapi kerana ada kekangan 80 orang, maka saya pun tak boleh masuk juga. So it defeat the purpose of buat benda ni. Ini ikhtiar. Jadi permintaan yang dianjurkan tadi ialah apakah mungkin dipanjangkan tempoh persidangan supaya menteri bukan 2 minit, bukan 20 minit. Alasan diberikan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melonggarkan angka kehadiran lebih 80. Itu syarat kita yang sangat spesifik. Mekaniknya bagaimana? Speaker menganjurkan agar dibuat semula pertemuan melibatkan ketua-ketua whip. Kata Arau, kalau tak itu tak cukup, ketua-ketua parti. Tapi mesti ada clariti, mesti ada jawapan. Perkara ini kalau dipersetujui, kita boleh teruskan. Dan saya ingat itulah yang terbaiknya. Terima kasih.